الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Pulau Tiga Kiri, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini sekali lagi diizinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita menghayati majlis ilmu dengan niat ikhlas semata-mata untuk menambahkan ilmu kita supaya dapat kita amalkan dalam hidup kita ni sebagai bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita. Kampung kita bukannya Pulau Tiga Kiri, kampung kita bukan Kuala Parit, kampung kita bukan Pulau Pacat, kampung saya bukan Pulau Bumbat. Semua kita ni kampung satu kekerasiannya, iaitu di akhirat. Kampung kita yang sebenarnya ialah di akhirat. Tak lama lagi kita akan balik kampung. Sebelum kita balik kampung tu lah kita nak cukup bekalan kita tu. Dan bekalan yang nak kita buat, nak kita bawa bukannya bihun goreng, bukannya mi goreng, bukan roti canai, bukan capati, bukan martabak. Tapi yang nak kita bawa ialah sifat takwa. Mana tahu ni Allah dah khabar. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan ialah sifat takwa, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Yang nak kita bawa balik ke kampung kita ialah sifat takwa. Apa itu sifat takwa? Artinya buat apa yang disuruh oleh Allah Taala dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Itu takwa lagi. Bila takwa, baru ada jaminan keselamatan dari Allah SWT. Di dunia pun Allah jamin selamat, di akhirat pun Allah jamin selamat. Di dunia Allah kata apa? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin, garanti. Ya. Apa kata Tuhan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Apa saja masalah dia, Allah selesaikan kalau dia bertakwa. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan, dengan syarat dia bertakwa. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah janji juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Dalam syurga itu ada yang pancut, tahu? Itu untuk orang bertakwa saja. Jadi mari kita jadikan kita ini orang-orang yang bertakwa supaya terjamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Untuk menjadi orang bertakwa, kena buat apa yang disuruh oleh Allah Taala. Yang disuruh oleh Allah Taala, pokoknya pertama ialah sembahyang. Jadi sebab itu, ke mana saja kita pergi, utamakan sembahyang daripada yang
Nak sembahyang kena ambil wudu. Jadi malam ni kita bicara tentang ambil wudu. Sambung lagi pembacaan kita pada bulan sudah. Bulan sudah kita baca bab wudu tak habis. Belum ambil wudu lagi bulan sudah. Baru apa? Baru mukaddimah ambil wudu. Baru basuh-basuh tangan, masuk air dalam mulut, keluarkan balik. Belum lagi ambil wudu. Malam ni baru cerita tentang ambil wudu. Ya. Sebelum itu apa? Masukkan air dalam mulut dulu. Ke kumur dulu. Dan bersugi dulu. Dan bersugi. Ini yang sunnah yang ramai orang tinggal. Ini. Banyak orang menghina ni. Sugi ni. Allah ketiknya pening wajib Ibrahim tu. Masuk ke poket tu. Masuk balik ni. Menghina sunnah Nabi. Barang siapa menghina sunnah Nabi, dia jadi kafir. Dengar elok. Siapa menghina sunnah Nabi, dia jadi kafir. Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat dan sebagainya. Jadi jangan dihina sunnah Nabi. Dia tak amal aja cerita. Tapi jangan menghina sunnah Nabi. Ini salah satu sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kul inda solat. Jika sekiranya tidak menyusahkan umat aku, dan aku perintahkan mereka supaya bersuci setiap kali mereka nak sembahyang. Tapi kerana susah, payah pun nak hilang. Gemar sangat nak hilang sugi ni ya. Saya tak apa kata dah. Pakai hilang, pakai hilang. Sugi ni tau. Saya dulu berkedai tau. Dalam kedai saya tu ada jual sugi. Tapi yang laku punya saya seorang je. Yang lain siapa tak siap. Ini sugi ni. Dia dibuat daripada kayu, namanya kayu Arab namanya. Bukan Arab minum tu ya. Nama kayunya kayu Arab. Jadi nak mengambil wudu tu bersugi dulu. Jadi untuk malam ni kita sambung pembacaan kita pada muka surat 33. Siapa ada kitab lama ya, muka surat 33 yang baru lain. Ya. Jadi kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkat atau menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahati solat, artinya mengharuskan sembahyang. Ya, istibahati solat artinya mengharuskan sembahyang. Ya, iaitu membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Itu namanya dengan Arabnya istibahati solat. Yang hendaklah niatmu arti tidak hilang sebelum engkau membasuh mukamu. Kalau niat yang mula-mula dulu, mula-mula lagi masa basuh tangan dia niat, kekalkan niat tu sampai basuh muka. Kalau tak ada buat, nak basuh muka tu niat dulu. Apa niatnya? Saja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Arabnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu paling senang, paling ringkas. Saja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Sampai tak apa yang kan? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi niat dalam hati itu ketika ayat sampai ke muka. Ayat sampai niat nanti saja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Nak sontak ya? Sontak. Tapi kalau niat dah mula lagi tak payah. Tak payah sontak. Kalau niat macam itu kena sontak. Kalau ayat sampai dulu baru niat sah lagi. Ayat sampai dulu baru niat sah lagi. Kerana masa kita nyapu tu itu niat sontak tu namanya. Tapi kalau niat dulu baru ayat sampai tak sah. Tengok macam saya ni. Kalau niat dulu baru sampai ayat tak sah. Jadi ayat sampai dulu tengah kita gosok muka tu, tengah gosok muka tu, kita pun niat. Tak apa, itu serentak tu maknanya. Jadi itu niat. Kalau tak sah, penat di sembahyang. Kalau tak sah, kalau niat dulu, saja aku ambil wudu niat dulu tu ambil masuk apa jerun apa ni sabun ngayuk. Kita basuh dengan ngayuk. Tak sah. Itu dia niat ya. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh mukamu supaya sah wudu'mu. Tidak tak sah. Ada masalah bab ini. Bab sontak ni ada masalah. Ini kita nak buat ni. Tak ada masalah. Faham semua? Ya. Jadi kalau orang yang pakai
Paip air hujan tu kenakan muka dulu baru niat. Susah tu ya. Kenakan air tu muka dulu baru niat. Jangan niat dulu baru ke muka tak sah. Ya. Bila air tu kena ke muka kita pun niat saja aku ambil wuduk kerana Allah Taala. Sah tu. Walaupun dia membazi air tapi sah. Dia membazi air tu tapi sah tak apa. Asalkan sah sudah tu. Jangan sampai tak sah ya. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali. Itu belum ambil wuduk lagi tu. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu. Jadi dalam mulut tu kumur sungguh-sungguh ya. Pada kongkong tu ada kahak sebagai tu bagi hilang betul-betul. Ya. Itu memutarkan air itu dalam mulutmu sehingga sampai ke hujung halqum. Bahagian atas kerongkong. Kecuali kalau engkau puasa. Puasa jangan sampai ke bawah lah. Nanti tertelan batal pula puasa. Walaupun sikit entah tertelan sikit tak apa batal ya. Dia batal puasa kena qada balik ya. Dan dia bila batal puasa ketika itu dia tak boleh makan, kena insaf sampai habis. Macam orang puasa juga. Tapi tak sah. Dia kena qada balik ya. Kecuali kamu puasa, engkau puasa maka engkau perlahankan kumur-kumurmu itu dan baca olehmu pada ketika itu doanya. Apa doanya? Allahumma inni ala tilawatil kitabik wa kasratiz zikrilak wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Cakap Melayunya apa? Ya Allah, permudahkanlah aku untuk membaca kitabmu Quran. Banyak orang baca Quran tak betul. Kita jangan jadi apa itu. Biar baca betul-betul. Mudahkan, senang belajar. Jangan umur dah 70 tahun tak reti lagi baca Quran. Malam dah ya. Udah 70 tahun tak reti apa dia qala-qala, apa dia mad asli, apa dia mad wajib, apa dia mad jaiz munfasil tak reti lagi. Malam dia dengung tak ada buatnya. Tak mau tak reti. Dia belajar Quran masa jadual tu. Opahnya ngajar je. Itu aja. Betul dah. Tak tengok Quran lagi. Malam dia. Jadi minta kita ni senang untuk baca Quran. Itu doa tu. Permudahkanlah aku untuk membaca kitabmu iaitu Al-Quran dan untuk memperbanyakkan zikir kepadamu. Dalam hidup nak banyak zikir tuan-tuan. Banyak zikir. Bukan susah nak zikir. Allah, Allah, Allah. Sampai tak hafal kamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ada tak hafal? Senang. Senang ke susah nak zikir? Senang benar. Tu zikir sebut nama Allah. Banyak-banyak tau. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak. Jadi hidup kita nak banyak zikir. Jangan sembang aja. Asal jumpa sembang anu dalam masjid pun sembang dunia. Jangan. Berzikir sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu zikir tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir itu. Kalau tak apa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir pakai ya. Banyak zikir. Dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh. Itu apa? Yang paling kukuh apa? La ilaha illallah. Itu yang seafdal zikir. Sebab itu tekong zikir tahlil selalu kata afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua jadi tekong dia mesti sebut yang itu ya. Afdal zikri, sebaik-baik zikir. Fa'lam, ketahui olehmu annahu iaitu dia la ilaha illallah. Jadi banyak yang paling bagus itu la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi sampai kita nak mati esok dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu janji Nabi. Siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Ndak ke tak ada. One more time, ndak ke tak ada. Siapa tak ada angkat tangan, saya nak gambar orang tak nak. Jadi biar akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Jangan buat sesuatu yang boleh membatalkan. Kadang-kadang orang tengah azan masih itu nak sembang. Esok dia ajar apa mengucap la ilaha illallah tak boleh. Tak reti nak mengucap la ilaha illallah.
Itu bahaya kalau bersembang-sembang ketika azan sedang di laut. Jangan cakap langsung, diam aja. Kecuali benda-benda yang mustahak benar, darurat lain. Kalau ada ulur nak atuk orang ke belakang, kena jerit dia, oh belakang dia ulur, jangan diam aja. Tapi kalau tak ada apa-apa, jangan cakap. Jangan bersembang. Ditakuti nanti dekat nak mati esok tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Jadi biar betul ya. Jadi kita minta doa dengan Allah supaya kita boleh menyebut kalimah la ilaha illallah ya. Perkataan yang kukuh iaitu la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan matiku dalam keadaan beriman. Biar kita hidup ni beriman, mati pun beriman ya. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau masukkan dalam hidungmu. Itu belum makhluk lagi tu. Maka hendaklah engkau beristinsyak. Artinya masukkan dalam hidung tu, keluar kembali ya. Namanya istinsyak. Memasukkan air ke hidung 3 kali dan baca olehmu akan doanya. Apa doanya? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Artinya ya Allah, ciumkan aku akan hidungku ini akan bau syurga, bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripadaku. Minta dapat aku mencium bau syurga. Belum minta masuk lagi. Kalau dah dapat cium, tidak dapat masuk syurga. Kerana syurga itu tuan-tuan dan puan, boleh tercium baunya dari jarak 500 tahun perjalanan. Di syurga tu 500 tahun lagi bau dia buat. Kita berjalan tu, udah tercium baunya, wanginya syurga ya. Siapa tak nak kata? Minta supaya dapat tercium bau syurga. Itu doa tu, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Artinya ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripada aku. Dan ketika itu engkau hembuskan air daripada hidungmu. Bila lepas doa tu hembus keluar balik air tu. Hendaklah engkau baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada bau busuk api neraka. Neraka itu busuk, bangor. Tak ada wangi. Dia pun begitu juga. Tapi jarak 500 tahun boleh tercium baunya kalau neraka tu ya. Bangor baunya. Tahu bangor? Bukan burung bangor. Bangor tu dia busuk ke mana-mana dia. Cakap Melayu pun ada macam cakap putih ke? Orang putih ada biggest. Ada betul tak? Tallest. Lagi apa? Smallest. Dia ada superlative. Cakap putih. Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangor. Bangor tu dia atas dari hapak lagi. Itu dia. Jangan tercium bau neraka. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu. Artinya janganlah bagi aku daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Neraka adalah tempat yang paling jahat bagi mereka-mereka yang kufur dan maksiat. Belum betul lagi tu. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Masih itulah kita niat untuk membasuh muka. Dan basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi, tempat ujung rambut ni mulainya, daripada dahi ni boleh, tempat tumbuh rambut tu mulainya ya. Daripada ujung dahi sampai ke ujung bahagian hadapan daripada dagu, daripada tumbuh rambut ni sampai ke tulang dagu ni. Itu namanya muka ya. Nama tulang dagu ni sampai bawah ya. Kalau boleh lebih ke sampai tengkuk. Kalau boleh lebih, tapi tak wajib. Wajibnya hanya apa ni? Tulang dagu. Itu yang wajib. Tapi kalau boleh sampai tengkuk boleh tak? Boleh. Kerana esok ada orang bercahaya kerana wuduk ni. Tahu cahaya-cahaya? Kerana air wuduk tu mendatangkan cahaya bagi dia. Kalau nak lebih sampai ke tengkuk cahayanya, basuh ya. Kerana ada hadis Nabi Umar tu. Dia lebih ke. Jangan sampai ke dada pula. Bawa tengkuk sampai ke leher boleh tu kan? Gitu saja.
Maknanya yang mendatar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini dari segi bujurnya dan dari segi lebarnya, dari kiri kanan, hak lebar tu lah. Pula ialah jarak antara kedua telinga, daripada telinga kanan sampai ke telinga kiri. Mesti masuk. Rata dia kalau ada janggut-janggut dah masuk pergi rata semua. Ya. Pakai rata. Tapi kalau janggut tu tebal benar. Tahu tebal benar? Macam janggut tu sama belagi tu tebal benar dia menggali je mengharap tu. Itu tidak wajib diratakan. Tak wajib diratakan ayo pada janggut itu. Memadai di luar dia. Kalau janggut. Kalau janggut saya ni kena apa? Kena ratakan. Orang Melayu ni janggut ni semua apa dia tak tebal pun. Tapi kalau orang Melayu, orang Arab, orang putih janggut tebal. Tapi tak wajib diratakan ya. Untuk betul dia, tapi kalau mandi hadas wajib. Tahu kalau mandi hadas wajib diratakan ayo. Ada yang berwuduk tak wajib ya. Cukup di luar cukup lah tu. Ya. Antara dua telinga ya, jarak antara kedua telinga, dan sampaikanlah air itu ke tempat takhzif. Takhzif itu ada rambut tu ada apa? Sideburn dah, dia namanya takhzif ya. Sideburn tu sideburn. Yang tempat tumbuh rambut tu ya, namanya takhzif. Ini dia ya, sampai ke takhzif. Yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ, namanya takhzif ya. Yaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Yaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke pelipis. Yang ni. Ke pelipis, yang ni tempat yang ada di tepi dahi, dekat dengan dahi ya. Dan sampaikanlah air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh rambut. Iaitu tempat tumbuh rambut 4 macam bulu. Ada 4 bulu tu. Iaitu bulu kening. Ada 4 bulu ya. Bulu kening dia kena bagi rata bagi ayo. Kemudian bulu misai, sampai misai, rata ke misai ada. Kalau misai, termasuk perempuan juga ada orang perempuan misai, ada. Kalau dia misai, kena kayu tu. Kemudian bulu mata ya. Dan bulu muzar. Bulu muzar iaitu apa, bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai kepada membetuli kedua telinga. Daripada janggut itu sampai ke telinga, itu sideburn ya. Kalau 4 tumbuh bulu tu bagi kena ayam. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang nipis. Janggut nipis wajib. Saya wajib. Melayu ni kira-kira wajib lakar lah ya. Ada janggut orang Melayu tak ada tebal. Siapa janggut tebal tak kena. Jadi wajib ratakan ayo ya. Wajib diratakan ayo bagi orang Melayu semua. Kerana janggutnya tak ada tebal. Mana tahu janggut tebal ke tebal? Tengok dia, nampak ke tak warna dagunya. Kalau tak nampak tebal tu. Kalau nampak seperti nipis lagi. Macam ni, tebal ke tebal ni? Nipis lagi, wajib. Kalau saya, wajib katakan ayo. Ini? Wajib tak? Wajib lagi. Nipis lagi. Orang Melayu ni semua wajib lah. Jarang jumpa orang Melayu yang betul-betul apa. Kecuali ada darah-darah Arab ke, darah-darah Pakistan ke. Itu ada. Ya? Tidak, semua nipis lagi. Ya. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang nipis. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Janggut orang Gali tak wajib ya. Janggut orang Arab tak wajib. Janggut orang putih pun ada yang tak wajib. Orang Cina pun ada ke janggut yang tebal-tebal tu. Kalau tak nampak warna dagunya, buat nama warna itu lah, warna tempat itu lah. Dagu kan. Tak nampak warna dagu tu, itu kira tebal tu ya. Kalau nampak nipis gitu. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu, ini doa ni. Ya. Yang ini kalau tahu bacalah, kelidak dalam hati aja, cakap Melayu aja. Doa dalam hati je ketika ambil wudu tu. Apa doanya? Cakap Arab ni, Allahumma bayyid wajhi binurika
yauma tabyat wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bi zulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Cakap Arabnya. Ya, kita pun tak tahu apa maknanya. Tapi cakap Melayu boleh tak? Ya Allah. Ya cakap Melayunya. Dalam hati je tak payah sebut. Ingat je ni. Ya Allah. Ya. Putihkanlah mukaku dengan nurmu, dengan cahaya kamu. Pada hari yang menjadi putih muka para aulia kamu. Wali-wali kamu putih muka mereka, berseri-seri macam matahari. Iaitu pada hari kiamat. Dan jangan kau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Orang yang jadi musuh Allah besok hitam, legam mukanya, macam haram. Siapa? Seperti Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu menentang-mentang Allah tu ya. Hitam mukanya. Bagi orang yang beriman, putih mukanya. Allah ada khabar dalam Quran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari yang muka-muka mereka putih-putih dan muka-muka mereka hitam. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Itu dia akhirat besok. Orang yang menentang Allah hitam, legam mukanya. Macam arang, puntung arang kan? Tapi orang yang beriman kepada Allah soleh, berseri-seri muka mereka, putih ya, bercahaya-cahaya, gemerlapan. Kita nak apa tu? Jadi doa, ya Allah ya Tuhan, masih masuk muka tu. Masuk muka tu, ya Allah kamu putihkan muka aku di hari yang kamu putihkan wali-wali engkau. Dan jangan engkau hitamkan muka aku di hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Dalam hati je. Bukan banyak hafal pun. Cakap Melayu, siapa tak hafal cakap Melayu? Tak adalah kita mengambil uduk ingat ke lain. Ini ngambil uduk tu ingat ke lain. Ingat berapa nak minum buat ekor ni. Orang buat ekor begini. Biar kita betul khusyuk kerana Allah SWT. Ingatkan Allah ketika ngambil uduk tu. Kalau ahli bola berapa menang, siapa menang tadi? Perak ke Selangor? Siapa menang? Biar bola begini. Jadi ingatkan Allah tu. Ya Allah engkau putihkan. Ni saya nak tanya esok ni. Siapa tak dapat siap? Bulan depan nak tanya. Apa doa kita mengambil wuduk sekarang pasal muka? Apa doanya? Ya Allah engkau putihkanlah muka-muka aku dengan nur engkau di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Boleh ingat doa tu? Dan janganlah engkau hitamkan muka-muka aku dengan kegelapan engkau di hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Boleh ingat ke ni? Ya benar-benar kita tak ingat yang itu pun tak ingat. Tu. Itu pasal muka ya. Kalau tidak besok nanya ya. Jadi biar putih muka besok. Kita nak yang putih, tak nak hitam. Dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut-janggut yang tebal. Kalau yang tebal, janggut tu selat. Biar diratakan air, tapi tak wajib. Tapi sebab kemudian basuh tanganmu yang kanan. Lepas muka, basuh tangan pula kanan. Mula kanan tu kiri ya. Yang muka yang ada masalah. Ada masalah muka ya. Fahamlah kan? Ini kita nak buat ni. Kalau tak faham esok nanya ya. Jadi muka tak masalah ya. Bawa pergi tangan. Basuh tangan kanan dulu. Kemudian baru tangan kiri. Tiga kali ya. Basuh tangan kanan dulu. Tangan kananmu yang akan diikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku. Sampai siku. Bukan bersama, sampai hingga. Basuh tangan tu sampai ke siku ni. Sampai. Bukan tangan kanan itu basuh sini tinggal tak? Semua basuh sampai ke siku. Betul? Di depan pun juga. Sampai balik ke sana. Basuh tangan tu. Tangan kiri pun itu. Sampai ke siku. Betul? Bagi kena ayuh semua. Lepas itu doa, ya Allah ya Tuhanku, dalam hati ni. Ingat doa ni. Berikanlah kitab amalanku nanti dengan tangan kananku. Dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Wa yassirni hisaban yasira. Hisablah aku dengan hisab yang ringan. Dan kembalikanlah aku kepada keluargaku dengan kegembiraan. Itu ketika basuh tangan.
Ya Allah, kamu putihkanlah, bukan putih, ya Allah, kau berikanlah kitab amalanku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, dan kembalikanlah aku kepada keluarga aku dengan rasa gembira. Bila tangan kiri, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau beri kitab melalui tangan kiriku, ataupun cucuk dada sampai belakang, ambil dari belakang. Itu ayat Quran itu. Bila tangan kanan tu ada ayat Qurannya, tangan kiri ada ayat Quran. Apa kata Allah ayat Quran tangan kanan tu? Ya Allah, ya faman kana utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Kalau tangan kanan kan? Faman kana kitab, bukan. Dia ajak mulai sebelum. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq. Ya, fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih. Baru jumpa balik. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dapat hisab yang ringan. Malaikat cincai dia cek tu lah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Dia paling menggembirakan tuan-tuan dan puan, dia, isteri dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia, suku sakat dia, semua masuk syurga. Ya, itulah yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul-rasul pun ada yang tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Kita pula dapat. Itu paling menggembirakan. Dan jangan pula bila pasal tangan kiri, jangan kamu hisab aku nak hisab yang bersangatan, ya? Dan jangan pula kamu perintahkan aku cucuk dada aku sampai belakang, ambil kitab dari belakang. Itu ada ayat lain, sambung ayat tadi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Apa artinya? Barang siapa menerima kitab dia dari belakangnya, dia dari belakang. Tangan kiri itu nyucuk dada, tok, tumbul sampai belakang. Betul, ambil kitab dari belakang. Tengok saya ni, bukan cantik pula, tengok aja. Tengok, ambil kitab dari belakang. Siapa nak ambil tangan? Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitab amalan dia dengan dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Jerit no. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Jadi kita hendak kitab dengan tangan kanan. Minta kepada Allah. Dalam hati je, ya Allah, kamu berikanlah kitab aku dengan tangan kanan. Dan hisab aku dengan hisab yang ringan. Kemudian kembalikanlah aku kepada keluarga aku dengan rasa gembira. Boleh tangan kiri, ya Allah, janganlah kamu berikan kitab aku melalui dari belakangku, atau dari tangan kiri aku. Dan lebih-lebih lagi dari belakangku. Nanti aku tak nak masuk dalam neraka sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka, namanya sa'ir. Ya, itu tangan kiri, ya. Jadi basuh tangan kiri itu doa dalam hati je. Doa dengan Arab aja. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Itu dengan Arab betul artilah, payah nak hafal. Tapi jangan Melayu boleh hafal. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku atau kitab catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri itu dengan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Artinya apa? Ya Allah,
Ya Allah, aku berlindung. Seperti jangan kamu bagi padaku. Aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amalanku dengan tangan kiriku, atau engkau berikan kepadaku dari sebelah belakangku. Jadi cakap Melayunya nak faham, ya Allah jangan kamu bagi kitab aku ni dengan tangan kiriku, dan jangan pula bagi kitab aku ni daripada belakangku. Itu. Tak payah apa, terus sebelum mati je. Barulah kita khusyuk, kita ngambil untuk tu. Ya. Kemudian sapu kepalamu. Sapu kepala tu. Bukan basuh ya. Ambil air tu sapu kena. Ya. Sapu kepala. Tengok tak saya buat macam mana? Air tu begitu, sapu dari sini. Kalau ada soban, buka soban dulu. Saya buka soban. Nampak? Tak nampak? Tengok repot saya. Cantik tak? Basuh tu. Pancap ni. Kapak kita jari tu. Kapak jari tu. Kemudian letak atas kepala tu, tarik ke belakang. Betul? Tarik ke depan. Dia satu. Betul? Ambil air lagi. Buat lagi. Dua. Betul? Ambil tiga. Faham ke ni? Jangan ambil uduk bersama kepala tu, ambil air. Ada dah orang begitu. Kopi ni nak. Dalam Hidayah tu sedikit ada tahu. Cara ambil uduk yang sempurna. Tengok. Cepur aja tu dalam kolam tu ada tu daripada pipe ni kan. Kemudian dari depan sampai ke belakang. Betul? Tolak lagi ke depan. Okey satu. Betul? Cepur aja lagi. Belakang. Itu ke depan 3 kali ya. Faham ke ni? Itu sapu kepala. Bukan basuh ya, sapu kepala. Nampaklah. Dah nampak remeh saya malam ni. Kemudian masih itu apa doa? Apa doanya? Ya Allah, berikanlah aku lindungan arasy di hari yang tidak ada lindungan lain melainkan lindungan arasy Engkau. Biar aku dapat lindungan arasy. Kalau orang tak dapat lindungan arasy, apa jadi? Di mana duduknya? Di bawah matahari yang terik. Matahari berapa jauh dari kepala? Di mahsyar besok matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Ni nampak ni sejengkal. Dekat ke jauh dari kepala? Dekat benar. Artinya kalau ada sejengkal matahari itu apa jadi? Panas ke sejuk? Punyalah panas. Mengijil-ijil panasnya. Berpeluh-peluh. Tapi tak ada terbakar je. Tak ada terbakar dah. Berpeluh-peluh. Ada orang peluhnya had buku lali. Ada orang peluhnya had betih. Ada orang peluhnya had paha. Had lutut dulu. Ada orang peluhnya had lutut. Ada orang peluhnya had paha. Ada orang peluhnya had pinggang. Ada orang peluhnya had dada. Ada orang peluhnya had leher. Tahu leher? Ada orang peluhnya had hidung. Ada yang apa yang ada? Malahan ada orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Siapa tak angkat tangan? Dia berenang dalam peluhnya sendiri. Jadi minta, ya Allah janganlah aku peluhnya pada situ. Berilah aku lindungan aras. Aras seperti lindungan daripada masyarakat. Dan lindungan atap. Lindungan aras. Di hari yang tidak ada lindungan, melainkan lindungan aras semua. Itu lindungan aras. Minta, kalau tidak mengelejat di luar tu, kena cahaya matahari. Jadi makna yang ambil wuduk tu banyak benar implikasinya, banyak benar perkara yang kita kena faham ya. Lepas itu boleh apa? Sapu tengkuk macam akan datang ya. Ini hak itu dulu. Udah bunyi dah pun. Kamera belakang tu bila nak berhenti. Ini berhenti lah tu. Tak habis lagi wuduk. Sambung lagi bulan depan insya-Allah ya. Tapi jangan tuang. Ini ingat tu. Doa dalam hati tu kena ingat. Basuh muka apa doanya. Lagi basuh tangan kanan apa doanya. Basuh tangan kiri apa doanya. Sapu kepala apa doanya. Kemudian basuh tengkuk apa doanya. Itu akan datang belum lagi tu. Basuh tengkuk belum lagi ya. Bukan basuh pun sapu tengkuk. Telinga apa doanya. Telinga kanan apa doanya. Telinga kiri apa doanya. Kemudian basuh kaki apa doanya. Itu bulan depan ya. Kalau tak ada bunyi-bunyi tadi, tak ada bunti lagi. Sudah ini kena bunti lah. Tidak melanggar SOP pula. Bila melanggar SOP dia kena fine tu. Tuan-tuan dia fine saya dah. Sampai kena biar ni. Ya. Jadi cukup sekarang itu.
Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Sana? Wanita tak ada nak bangkang? Tidak nak bangkang acik ni? Tak ada? Setuju tak? Setuju lelaki ya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada nak tanya juga? Ambil uduk tak tanya lagi? Mana dah faham benar je? Itu yang seronok saya tu. Kenapa seronok? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Pulau Tiga Kiri. Masjid ni ada nama tak? Apa namanya? Masjid Pulau Tiga Kiri lah. Kau ada nama Al-Hidayah ke? Ya? Tak ada ya? Jadi namanya Pulau Tiga Kiri je. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Garang benar Ustaz ni. Dia memang garang. Bukan garang, ngajar suara kuat itu aja. Garang dah. Bukan dengkin dah, suara kuat je. Kalau suara tak kuat macam? Kalau suara tak kuat macam? Boleh lah dia ngangguk je depan Ustaz tu. Kalau suara tak kuat. Jadi sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi